Ya, baik Auda, kembali menerusi Ramai Pagi dan seterusnya kita akan mengikuti segmen bahasa dan kesusastraan Melayu di mana kita akan menyentuh mengenai dengan pengetahuan teknologi dan pedagogi pengajaran kesusastraan Melayu. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita dan Muhammad mungkin boleh kenalkan? Baik, alhamdulillah kita akan menyentuh sedikit sebanyak ya mengenai pengetahuan teknologikal dan pedagogikal pengajaran kesusastraan Melayu dan alhamdulillah narasumber kita iaitu Yang Mulia Dr. Haji Rozaiman bin Ma'mun iaitu penolong profesor di Institut Pendidikan Sultan Hassan Al-Bolkiah University Brunei Darussalam. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Khabar tuan wabarakatuh. hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita terus serahkan ya bersama dengan tuan untuk lebih orang dapat mengongsikan lebih padat lagi pengongsian kita ni pada hari ini, apatah lagi mungkin juga mahasiswa kita pada ketika ini sedang menyaksikan ni ada ni dalam kajian mereka tahu mungkin doktor. Mungkin doktor dapat mengongsikan sedikit apa sebenarnya yang ingin doktor sentuh dalam tajuk kita pada hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Muammar dan Puan Intan. Alhamdulillah pada pagi ini kesempatan untuk berkongsi tentang hasil kajian yang telah saya laksanakan yang berjudul Pengetahuan Pedagogi, Teknologi dan Kandungan Subjek Kesusastraan Melayu. Okay. Model ini sebenarnya merumuskan apa sebenarnya yang perlu dikuasai oleh guru. Dalam hal ini, dalam konteks hari ini ialah dalam konteks kajian saya adalah guru sastra, subjek kesusastraan Melayu. Jadi mengikut model ini kalau kita melihat mungkin dapat ditayangkan slide pertama terdapat tiga bulatan. Terdapat tiga bulatan. Yang pertama teknologi, pengetahuan teknologi, bahasa Inggerisnya technological knowledge. Yang kedua bulatan content knowledge, iaitu pengetahuan kandungan, dan yang ketiga ialah pengetahuan pedagogi ataupun bahasa Inggerisnya pedagogical knowledge. Jadi selama ini kadang-kadang segelintir masyarakat hanya memahami hanya memahami bahawa guru subjek itu hanya mengajarkan isi kandungan saja, mengikut sukatan, tajuk-tajuk yang ada di dalam buku teks dan sebagainya. Tetapi sebenarnya setiap guru subjek itu perlu juga menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pedagogi, iaitu seni mengajar. Ringkasnya pedagogi itu seni mengajarlah, cara-cara mengajarlah, kaedah pendekatan dan sebagainya. Kemudian satu aspek lagi, satu bulatan lagi iaitu pengetahuan teknologi. Lebih-lebih lagi kita ni masa ni dalam era abad 21 mementingkan ICT, kita mengharapkan pelajar-pelajar kita menguasai ICT, maka mengikut model yang telah dihasilkan oleh Kohler dan Mishra ini, pengetahuan teknologi itu sangat relevan dalam keadaan dan tuntutan keadaan semasa. Jadi bukan hanya mengajarkan subjek, tetapi setiap guru itu bukan saja guru sastra, tapi guru lain pun sama perlu memberikan input tentang pelbagai kemahiran sebenarnya, dan salah satu kemahiran itu ialah kemahiran teknologi. Yang itu secara ringkas tentang topik model ini. Ya, jadi itu sedikit yang dimaksudkannya dengan pengetahuan pedagogi, teknologi dan juga kandungan subjek. Jadi Doktor, sejauh manakah pentingnya model TPACK ini kepada guru? Mungkin boleh dijelaskan. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Puan. Seperti yang saya jelaskan tadi, segelintir kita kurang memahami apa sebenarnya peranan guru di dalam kelas. Kebanyakan kita beranggapan guru ini mengajarkan subjeknya lah. Guru sastra mengajarkan sastra, guru bahasa mengajarkan bahasa, guru matematik mengajarkan matematik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya seperti yang dipaparkan dalam slide, yang pertama itu memberikan ilmu pengetahuan. Tapi itu cuma satu itu hanya
kurikulum ataupun sukatan yang akan disampaikan sepanjang tahun. Kalau peringkat rendah di peringkat rendah, peringkat menengah dan lanjutan dan sebagainya. Tetapi ada lagi sebenarnya peranan yang dimainkan oleh guru itu. Okay. Mengikut kajian saya pada tahun 2015, saya bertanya kepada guru sastra, seluruh guru sastra saya berikan soal selidik, seluruh guru sastra yang ada di Brunei saya berikan soal selidik. Saya meminta mereka mencatatkan apakah kepercayaan mereka dalam pengajaran sastra. Okay? Dan ini adalah sebahagian daripada dapatan saya itu. Yang pertama memberikan ilmu pengetahuan, tetapi kalau kita lihat ada lagi membentuk peribadi dan berakhlak, persediaan menempuh alam pekerjaan, berjaya dalam kehidupan, berfikiran kritis, kreatif dan inovatif, mencapai wawasan 2035, pendidikan akseskan diri, melahirkan pelajar berdikari, meningkatkan keyakinan pelajar, menyerlahkan kemampuan diri pelajar, mendedahkan pelajar kepada kemahiran abad 21, terutama kemahiran ICT dan kemahiran berkomunikasi. Nah, ini sebahagiannya saja, banyak lagi yang dapatan saya, tetapi ini sebahagiannya saya, sekadar untuk berkongsi. Tapi mengapa saya memaparkan slide ini? Ingin membuat berkongsi maklumat tentang bagaimana sebenarnya peranan guru sastra, terutamanya guru sastra, bukan sahaja memberikan ilmu pengetahuan, tetapi hal-hal yang telah saya sebutkan tadi itu. Terutama yang terakhir sekali, iaitu tentang kemahiran ICT dan kemahiran berkomunikasi. Maknanya guru sastra itu bukan hanya mengajar sastra saja, mengajarkan watak, plot, tema dalam cerpen apa, dalam novel apa, hikayat apa, bagaimana apa aspek-aspek pengkajian sajak dan sebagainya. Tetapi ada kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu diajarkan, dan di antaranya ialah kemahiran menggunakan ICT itu. Alhamdulillah. Jadi itu betapa pentingnya untuk para guru untuk menggunakan model tipe ini bukan saja untuk mengajar, namun banyak sebetulnya kepentingannya, terlebih kepada para pelajar iaitu membentuk kepribadian mereka sebetulnya. Baik, alhamdulillah. Itu antara pengungsian bersama. Kalau dari pemahaman saya sendiri, Doktor, bagaikan sebuah lagu ni. Pengajaran itu hanya lirik kata saja. Tapi kita inilah yang mengandungkan muziknya, memberikan temanya ataupun genrenya, dan juga bagaimanakah lagu berkenaan dikongsikan. Jadi itulah antara secara mudahlah bagi orang untuk memahami lah sebenarnya sebenarnya pengetahuan teknologi dan pedagogi ini, di mana bukan hanya tertumpu berdasarkan buku, tapi sifat seseorang itu juga. Baik, seterusnya Intan. Ya, seterusnya Doktor, mungkin boleh Doktor huraikan beberapa elemen penting adalah model pengetahuan teknologi pedagogi guru kesusastraan Melayu yang telah berjaya diselidiki ini. Baik. Pada tahun 2015 saya telah selesai melaksanakan pengajian peringkat PhD, ijazah Doktor Falsafah dalam pendidikan kesusastraan Melayu. Dan berdasarkan kajian saya berdasarkan komponen yang ada di dalam model TPEX tadi, iaitu ada 3, pengetahuan kandungan, teknologi dan pedagogi. Daripada 3 komponen besar ini, kajian saya mendapati terdapat 11 kategori, kategori di bawahnya, iaitu komponen utamanya, iaitu mungkin dapat dikongsikan melalui slide. Pengetahuan kurikulum dan matlamat pendidikan yang pertama, pengetahuan kandungan yang kedua, pengetahuan pedagogi yang ketiga, pengetahuan pedagogi kandungan yang keempat, pengetahuan pentaksiran dan refleksi yang kelima, dan yang keenam pengetahuan teknologi pengetahuan teknologi kandungan, pengetahuan teknologi pedagogi pengetahuan teknologi pedagogi kandungan, pengetahuan konteks ciri-ciri pelajar, dan pengetahuan konteks ciri-ciri persekitaran. Nah, ada 11 komponen utama di bawah model ini. Berdasarkan kajian saya di Brunei. Kalau kajian orang lain saya tidak tahulah, mungkin di Malaysia lain. Ya, masing-masing dapatan. Nah, dapatan saya tentang pengajaran kesusastraan Melayu Brunei ada 11 kategori utama, dan di bawah 11 kategori ini tadi terdapat 52 aspek. Yang slide kotak-kotak kuning misalnya di bawah
PKMP itu adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan kurikulum, matlamat dan pendidikan. Begitu juga dengan kotak-kotak yang lain. Total semuanya, jumlah semuanya ialah 52 aspek. Bayangkan, 52 aspek perlu difahami, dikuasai, diamalkan oleh setiap guru, termasuk guru sastra. Jadi bukan hanya mengajar saja, bukan hanya menyampaikan subjek ilmu itu saja, tapi banyak lagi hal-hal yang perlu dilaksanakan, diamalkan, diterapkan dan diajarkan kepada pelajar. Jadi sudah tentulah saya tidak dapat mengupas satu-satu 52 aspek itu. Kalau ada rezeki saya boleh datang lagi. Mana tahu dapat undangan lagi, insya-Allah saya akan Baik, ini berkongsi. secara ringkasan lah ya. Ini secara ringkas saja, tapi yang penting berdasarkan 52 aspek itu, pengetahuan kandungan itu yang pertama, tetapi untuk mengajarkan, untuk mengajarkan subjek itu bukannya sesuatu yang mudah. Betul. Dia memerlukan perancangan, memerlukan penelitian, Strategi. memerlukan bahan, memerlukan sumber, memerlukan alat bantu mengajar untuk memudahkan. Model ini memfokuskan, menekankan bahawa setiap guru subjek itu berupaya untuk memudahkan. Sebab itu ada perkataan sekarang ini famous, glamour, facilitator. Teacher as a facilitator. Bukannya guru itu mengajar saja, tetapi pemudah cara. Jadi dalam konteks SPN 21 kata ni, guru itu lebih dilihat sebagai pemudah cara. Bagaimana guru itu berupaya membimbing pelajar dalam proses pembelajarannya, dan yang paling penting ciri-ciri pengajaran itu ialah memudahkan pembelajaran. Jadi untuk memudahkan itu macam mana? Memerlukan teknologi, memerlukan alat bantu, memerlukan maklumat tambahan, menghubung kait isi pelajaran dengan pengetahuan sedia ada pelajar, menghubung kait isi pelajaran dengan pengalaman, cerita, isu semasa, berita, peristiwa-peristiwa di persekitaran kita ni, dan maklumat-maklumat tambahan yang lain untuk lebih membantu pelajar memahami isi pelajaran di dalam buku teks. Baik Doktor, sebenarnya banyak yang kami sentuh, dan kalau diikutkan juga Doktor sebenarnya boleh memberikan penjelasan lagi lebih lanjut. 52 aspek yang perlu dikongsikan. Yang itu mengikut kajian saya. Itulah. Mungkin ada kalau kajian lain boleh bertambah lagi. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan akan dapat kita tahu bawa lagi Doktor untuk mengungsikan lagi apakah dia aspek-aspek berkenaan. Namun kita ringkaskan saja untuk hari ini di mana kita kesutukan masa juga. Bagaimana pula dengan model berkenaan kesediaan guru dan juga kesediaan pelajar dalam menghubungkan dengan model yang dikongsikan oleh Doktor tadi? Soalan ini sangat menarik, Tuan. Sebenarnya apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan kesediaan guru yang akan mempengaruhi kesediaan pelajar. Segelintir ketani beranggapan untuk pelajar itu berjaya, pelajar itu perlu bersedia. Ya. Tetapi sebenarnya bukan saja pelajar yang perlu bersedia, guru sendiri perlu bersedia. Okay? Kalau proses pembelajaran boleh berlangsung secara individu. Tapi proses pengajaran tidak akan berlaku jika tidak ada pelajar. Betul. Jadi kedua-dua pihak perlu bersedia, memahami, bahkan memahami sampai ke tahap memahami siapa pelajarnya. Sebab itu ada tadi pengetahuan konteks ciri-ciri pelajar. Guru sastra ataupun semualah, setiap guru itu perlu memahami siapa pelajarnya. Bagaimana tahap akademiknya, apa kecenderungannya, apa minatnya, bagaimana pengetahuan sedia adanya, bagaimana pengalamannya di persekitaran, di dunia yang lebih luas dalam kehidupan sehariannya. Hal-hal demikian perlu diambil kira juga agar dapat dikaitkan dengan kesediaan pelajar. Jadi kalau mengikut slide tentang kesediaan guru dan kesediaan pelajar nanti, terdapat banyak kajian yang berkaitan dengan kesediaan guru. Sekadar untuk menyebut saja di sini, Abdul Ghaffar, Tuan Mastura, Tuan So, Muhammad Arsyad dan selebihnya telah sampai ke bawah di dalam slide itu. Kajian-kajian ini telah menekankan bahawa kesediaan guru itu penting untuk menjayakan proses pembelajaran. Misalnya pengajaran guru itu perlu berasaskan matlamat, satu, dan mengutamakan pendidikan nilai.
perlu inovasi dan penerapan teknologi dalam pendidikan. Perlu peka yang sebelum ini kali tu. Sebelum ini. Ya, mungkin sebelum slide ini. sebelum ini. Ya, mungkin Baik, boleh Amar. sebentar, ya. Yang ini tu kesediaan guru dan kesediaan belajar ya. Jadi kemudian perlu peka dengan perubahan dan tuntutan sistem pendidikan. Perlunya teknologi pendidikan bagi mempelbagaikan kemahiran guru dalam mod penyampaian pengajaran. Guru perlu bersedia untuk mengadaptasi teknologi dan kesediaan guru bergantung kepada TPEX. Nah, kesediaan ini perlu ada dalam diri seorang guru itu yang berkesan, guru yang berkesan perlu bersedia dalam segala aspek. Yang ini cuma segelintir saja, tetapi yang saya sebutkan tadi 52 aspek itu sebenarnya. Jadi bukan ringan, bukan mudah untuk menjadi guru itu. Apa saja subjeknya? Tidak ada subjek yang mudah. Tidak ada subjek yang mudah. Subjek akan menjadi mudah jika ia dapat disampaikan dengan berkesan. Pelajar akan dapat memahami, menguasai, mengaplikasi subjek jika ia dapat mengikuti proses pembelajaran itu dengan cara yang mudah. Yang ini bergantung kepada kesediaan pelajar tiada lagi. Tadi kesediaan guru, kemudian ada kesediaan pelajar. Sebagai contoh, ada slide satu lagi kalau dapat dikongsikan, kalau tidak mengapa. Kesediaan pelajar itu di Brunei, salah satu dapatan kajian saya ialah pelajar kurang membaca. Pelajar kurang membaca. Baik. Maaf Doktor, kita sebenarnya kesuntukan masa. InsyaAllah jika ada kesempatan lagi kita bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Rozaiman bin Ma'mun, penolong profesor di Institut Pendidikan Sultan Hassan Abolkiah Universiti Brunei Darussalam. Satu topik yang menarik Betul sebetulnya. ya Amar ya. Entah mengapa bagaikan pindik saja pertemuan kita pada hari ini. Tidak mengapa ya, dan apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Doktor, dan insya-Allah kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Dan Auda, kita akan berseketika dan nanti kita akan kita bawakan nanti berita jam 9 pagi. Jadi terima kasih Doktor.